Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi untuk bab baru, bab 8, daya dan gerakan. Dalam bab ini, hasil pembelajarannya, pelajar akan dapat memberikan maksud daya, menyatakan jenis-jenis daya, menerangkan jenis-jenis daya, menyatakan kesan daya. Pelajar akan dapat memberi maksud tuas, menyatakan dan menerangkan 3 jenis kelas tuas serta menyatakan contoh bagi setiap jenis tuas. Ada 7 hasil pembelajaran yang perlu awak capai dalam subtopik ini. Okay, kita tengok dulu topik yang pertama 8.1 iaitu daya. Apa itu daya? Daya adalah tolakan dan tarikan. Daya tidak dapat dilihat tetapi boleh melihat kesan-kesan daya. Kalau soalan tanya berikan maksud daya. Daya ialah tolakan atau tarikan. Okey, tolakan dan tarikan. Contoh di situ, perbuatan yang mempunyai daya seperti menarik tali, menarik bujur, menolak kotak, menolak troli, menarik penutup tin, menarik paku, menolak kereta, memusing spanar. Semua itu memerlukan daya. Jadi daya itu sama ada tolakan ataupun tarikan. Okay, di sini ada 5 jenis daya yang perlu awak tahu. Yang pertama adalah daya graviti, di mana daya yang menuju ke arah pusat bumi. Okey, daya yang ke arah bawah. Okey, pusat bumi itu ke arah bawah, iaitu daya graviti. Yang kedua daya geseran. Daya geseran daya yang menentang pergerakan. Yang ketiga daya apungan, merujuk kepada gambar rajah orang yang berada di dalam kolam tu dia terapung. Okey. Daya apungan juga dikenali sebagai daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung. Okey, di mana dia pada gambar rajah tu awak nampakkan di bawah ni ada berat objek dan juga daya apungan. Di mana berat objek akan bertindak ke arah bawah dan daya apungan bertindak ke arah atas. Okey, itu adalah penerangan untuk gambar rajah itu. Dari segi jenis daya apungan, sama maksud dengan daya tujah yang bertindak ke atas objek yang terapung. Kemudian berat. Okey, masih lagi untuk gambar rajah itu berat, graviti yang bertindak ke atas objek. Sebab itulah cikgu buat berat objek anak panah ke bawah. Sebab berat ni dia merujuk kepada daya graviti yang bertindak ke atas objek. Berbalik kepada jenis daya yang pertama tadi, graviti, iaitu daya yang mengarah ke pusat bumi. Sebab itulah cikgu buat anak panah ke bawah. Sebab graviti. Okey, graviti. Graviti ini daya yang terarah ke pusat bumi. Seterusnya jenis daya yang keempat adalah daya normal. Di mana daya normal ini objek bersentuhan dengan permukaan. Setiap objek yang bersentuhan dengan permukaan mempunyai daya normal. Dan yang terakhir sekali adalah daya elastik. Daya elastik dimiliki oleh bahan yang boleh diregangkan atau dimampatkan. Ini adalah 5 jenis-jenis daya utama yang perlu awak pelajari. Ciri-ciri daya. Daya ini yang pertama sekali dia mempunyai arah. Okey, mempunyai arah. Yang kedua mempunyai magnitude. Magnitude itu ialah nilai sesuatu ukuran. Contoh gambar rajah yang pertama, seorang lelaki menolak kotak dengan daya 10 Newton. Bermaksud dia menolak kotak itu ke arah hadapan. Jadi dia mempunyai arah. Berapakah magnitude ukuran tu? Berapa jarak dia tolak kotak itu? Mungkin 5 meter, mungkin 1 meter. Jadi ada nilai jaraknya. Jarak itu istilah yang diguna pakai adalah magnitude. Jadi ini adalah ciri-ciri daya. Begitu juga dengan gambar rajah yang kedua. Bila kita belajar berkaitan dengan daya, mesti tahu alat dan juga unit yang diguna pakai.
Dalam bab ini, daya diukur menggunakan neraca spring. Okey, gambar rajah di sebelah menunjukkan neraca spring dan unit yang diguna pakai adalah Newton. Simbolnya N. Okey, Newton. Di mana perkadaran di bahagian bawah ni wajib hafal 1 Newton bersamaan dengan 0.1 kg. Kalau 10 Newton 1 kg. Ini kena hafal kerana dalam soalan berkaitan dengan pengiraan ada penukaran unit ini. Seterusnya, pasangan daya dan tindak balas. Okay, kita tengok dulu contoh pada gambar rajah yang pertama. Sebuah buku diletakkan di atas meja. Sebuah buku diletakkan di atas meja. Jadi, di tengah-tengah ini, yang merah cikgu buat ni, dia titik tengah. Okay? Jadi, dia akan mempunyai dua daya. Daya yang ke bawah itu berkaitan dengan berat, di mana dia mempunyai graviti, iaitu ke arah bawah. Okey, berat. Kalau anak panah ke atas pula, dia mempunyai daya normal. Tadi slide yang sebelum ni ada dijelaskan daya normal terhasil apabila dua objek bersentuhan. Jadi sekarang ini buku itu bersentuhan dengan permukaan meja. Jadi dia ada daya normal. Di mana huraiannya buku kekal di atas meja kerana daya tindakan adalah sama dengan daya berat. Daya tindak balas ni, okey, dia terkurang. Daya tindakan ataupun istilah dia daya tindak balas. Tindak balas. Ini daya tindak balas. Okey, berat, istilah lain selain berat yang diguna pakai adalah daya tindakan. Kemudian daya normal, daya lain yang diguna pakai adalah daya tindak balas. Okey, daya tindak balas. Gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang kedua menunjukkan objek yang terapung. Objek yang terapung juga mempunyai dua daya. Sama aja, dia punya kaedah letak bulat di tengah-tengah. Kemudian ada anak panah ke bawah dan juga ada anak panah ke atas. Benda yang terapung, anak panah yang ke atas itu confirm lah adalah daya apungan. Okey, daya apungan. Kalau ke bawah itu berkaitan dengan graviti, istilahnya berat. Dan berat juga kita kaitkan dengan istilah daya tindakan. Daya apungan kita sebut sebagai daya tindak balas. Okey, sebab kita nak kaitkan istilah daya tindakan dengan daya tindak balas. Okey, daya tindakan ke bawah, daya tindak balas ke atas. Jadi daripada gambar rajah nombor 2, objek boleh terapung kerana daya tindakan iaitu berat tu adalah sama dengan daya apungan. Nilainya sama dengan daya tindak balas. Sebab itulah objek boleh terapung. Andai kata kalau berat melebihi daya apungan, objek akan tenggelam. Seterusnya, berkaitan dengan contoh menggunakan spring pula. Okay, troli pertama dan troli yang kedua itu merujuk kepada gambar rajah A. Spring itu melekat, bermaksud dimampatkan. Untuk gambar rajah B, daya tindak balas dan daya tindakannya berpisah. Okey, berpisah. Dia bergerak pada arah yang bertentangan. Kita tengok penerangan untuk rajah A dahulu. Troli pertama mengenakan daya elastik pada troli kedua. Troli kedua mengenakan daya elastik yang sama tetapi arah bertentangan. Sebab itulah dia boleh melekat
Sebab dayanya sama. Kalau troli kedua tu lebih kuat, mungkin dia akan tolak troli yang pertama ke belakang. Jadi sekarang ni dia tak tolak, dia hanya melekat sahaja. Bermaksud daya elastik itu adalah sama. Untuk rajah B pula, kedua-dua troli akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Awak pun nampak kan dia punya gambar rajah, dia tak melekat, dia bergerak. Yang pentingnya arah bertentangan. Macam mana tahu arah bertentangan? Tengok simbol anak panah. Subtopik yang berikutnya berkaitan dengan kesan daya. Kesan daya ada 4. Yang pertama, daya boleh merubah bentuk. Contoh macam dengan tin tu. Kalau awak berikan daya, awak tekan dia, dia akan kemek. Bermaksud dia berubah bentuk. Yang kedua, saiz berubah. Okey, dia boleh merubah saiz. Contoh seperti kita memotong carrot. Daripada panjang boleh jadi bulat-bulat. Kesan daya yang ketiga adalah arah objek berubah. Okey, objek yang bergerak boleh berubah arah. Okey, contoh yang diberikan seperti gambar rajah. Ibu dan anak sedang bermain badminton. Dia main badminton. Dia pukul bulu tangkis tu. Sekejap ada depan, kejap ada di belakang. Benda tu bergerak tetapi boleh berubah arah kerana kita memberi daya pukulan, daya tolakkan ke hadapan. Contoh yang keempat adalah kelajuan objek berubah. Ini juga disebabkan oleh daya. Di mana kalau kita nak laju, kita boleh tekan, memberi daya tolakkan. Okey, daya tolakkan pada pedal minyak kita tu. Kalau kita nak perlahan, kita boleh perlahankan gerakan yang disebabkan oleh daya geseran. Okey, ini adalah kesan daya 4 yang utama. Okay, seterusnya penerangan yang lebih detail berkaitan dengan daya apungan. Apungan merujuk kepada objek yang terapung. Jika apungan yang bertindak cukup atau lebih tinggi daripada berat tersebut. Macam cikgu explain tadilah, merujuk kepada gambar rajah di mana berat objek tu contohnya 50 Newton. Berat orang tu 50 kg. Okey, kemudian 50 Newton. Kemudian daya apungannya juga 50 Newton. Jadi nilai sama. Sebab itulah boleh terapung. Andai kata nilai ini ditukar jadi 70. Bawah ni 50. 70 lebih berat. Bermaksud dia akan menyebabkan objek tidak terapung. Objek akan tenggelam. Okey, jadi objek yang terapung mesti daya tu cukup. Dia kena sama. Berikutnya kena hafal satu rumus di mana daya apungan sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. Okey, ini selalu diguna pakai dalam eksperimen. Mencari berat sebenar ataupun berat ketara, mana-mana yang diminta, menggunakan rumus daya apungan. Apa itu berat sebenar, apa itu berat ketara? Okey, dalam kotak di sebelah telah dinyatakan berat sebenar adalah berat objek di udara dan berat ketara merupakan berat objek yang terendam di dalam cecair. Cecair tu cecar pula, salah ejaan, cecair. Jadi berdasarkan gambar rajah itu, berapakah nilai daya apungan? Jadi ambil berat sebenar iaitu 1.25 tolak dengan 0.95. Dia try lah, tekan kalkulator dapat berapa jawapannya. Subtopik yang ketiga, tuas. Okay, apa itu tuas?
Tuas ialah alat yang membantu kita untuk mengatasi satu beban dengan daya yang kurang. Maksudnya bebas pula. Tuas ini adalah alat untuk kita mengatasi beban dengan daya yang kecil. Contoh yang diberikan seperti kereta sorong dan juga takal dekat perigi. Kalau tak ada benda ni, awak akan cedok sendiri air. Itu menyebabkan bebanan tu tinggi. Daya yang diguna pakai tu besar. Susah nak mengangkat air. Jadi bila ada alat ini senang. Kita hanya tarik tali sahaja. Jadi ini merupakan sejenis tuas. Kerana dia memudahkan kerja kita, mengurangkan daya. Serupalah untuk kereta sorong. Kalau tak ada kita sorong, susahlah kerja kita nak ulang alik, ambil bawa tanah tu dalam kuantiti yang sedikit, bergerak ke sana kemari. Tapi sekiranya mempunyai kereta sorong, kita boleh mengisi tanah dengan kuantiti yang besar tetapi menggunakan daya yang sedikit. Jadi memudahkan kerja. Ini adalah tuas. Okey, apa penerangannya? Sistem tuas membolehkan beban yang berat dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain menggunakan daya yang kecil. Gunakan daya yang kecil. Jadi dapat mengurangkan tenaga. Samalah macam bahasa kampung yang cikgu sebut kan tadi. Nak memudahkan kerja kita, kita gunakan tenaga yang sedikit. Okey, menggunakan tenaga yang sedikit. Contoh tuas seperti kacip kekeras, tukul tuil, pembuka botol, pemotong keras, gunting dan juga congkang congkit. Itu contoh gambar rajah di tuas. Apa yang perlu awak tahu? Tuas ni ada 3 bahagian yang perlu dihafal, iaitu fulcrum, beban dan daya. Okey, fulcrum selalunya kita guna huruf F untuk dilabelkan kerana F fulcrum merujuk kepada F di hadapannya. Beban L. Kenapa L? Sebab dia guna istilah English iaitu load. Okey, load L. Kemudian daya. Daya ni E ni pula dia guna istilah English iaitu effort. Effort. Daya. Sebab itulah E untuk daya, L untuk beban. Okey, seperti gambar rajah di bawah ni daya apabila arah ke bawah ini adalah beban iaitu load. Fulcrum yang berbentuk segitiga, memang fulcrum selalu dilabelkan sebagai segitiga. Kemudian effort, daya ke atas, ini adalah E. Okey, kemudian awak kena hafal di mana tuas juga ada 3 kelas, iaitu kelas yang pertama, kelas yang kedua dan kelas yang ketiga. Okey, apa beza 3 kelas ni? Kita tengok dulu satu persatu. Untuk kelas yang pertama, fulcrum terletak di antara beban dengan daya. Fulcrum terletak di antara beban dengan daya. Ini fulcrum di tengah-tengah. Ini beban, ini daya. Fulcrum duduk di tengah. Dia terletak di antara beban dengan daya. Apabila fulcrum berada di tengah-tengah di antara beban dengan daya, ini adalah tuas kelas pertama. Okey, itu yang wajib awak hafal. Contoh tuas kelas pertama seperti apa tu? Pelayar. Okey, pelayar. Di mana beban berada di hadapan, fulcrum. Fulcrum berada di tengah-tengah dan effort kita tekan, kita bagi daya di belakang tu. Ini adalah tuas kelas pertama. Fulcrum ni untuk kefahaman awak sebenarnya dia adalah satu titik yang membolehkan objek itu berputar ataupun berfungsi. Kalau tanpanya dia tak akan berfungsi. Awak bayangkanlah congkang jongkit. Contoh macam gambar rajah ni, congkang jongkit. Kan ada 2 orang, kat tengah tu mesti ada benda. Kan benda. Seperti gambar rajah tuas kelas pertama ni. Kalau tanpa segitiga itu, congkang jongkit itu tidak akan berfungsi. Jadi congkang jongkit itu juga adalah contoh tuas kelas pertama.
Okey, ni selain daripada pelayar tadi, contoh lain seperti gunting, pembuka tin, jongkang-jongkit, tukul kayu, tukul besi. Okey, contoh macam gunting tu. Di tengah-tengahnya titik punat bulat ni, inilah adalah fulcrum. Tanpa bulatan ini, gunting itu tidak akan berfungsi. Okey, yang kedua adalah tuas kelas kedua. Okey, tuas kelas kedua di mana contohnya seperti pembuka botol, kereta sorong, kacip buah kekeras dan pemotong kertas, di mana daya berada di kedudukan lebih jauh daripada fulcrum berbanding beban. Okey, fulcrum berbanding beban. Bermaksud beban berada di tengah-tengah. Okey, cikgu lukislah senang. Okey, beban berada di tengah-tengah. Fulcrum berada di tepi. Tepi ni ada fulcrum, load. Okey, load berada di tengah-tengah. Kemudian daya ada di tepi. Jadi penerangan nak senang faham untuk tuas kelas kedua, beban berada di antara daya dan fulcrum. Beban berada di antara daya dan fulcrum. Contoh seperti pembuka botol, kereta sorong, kacip buah keras dan pemotong kertas. Cikgu ambil yang senang nampak di sini sekarang ni. Kacip buah keras ni. Di bahagian hadapan ni muncul ni adalah fulcrum. Okey, buah keras ini adalah beban dan tangan kita nak pegang, nak tekan. Jadi kita bagi daya. Jadi bebannya berada di tengah-tengah. Tuas kelas kedua. Serupalah. Okey, tanah ini adalah load. Kita angkat, kita pegang di bahagian belakang. Ini adalah air fence. Dan di hadapan ini adalah fulcrum. So, load berada di tengah-tengah. Jadi, ini adalah tuas kelas kedua. Lagi tuas kelas ketiga pula, daya terletak di antara fulcrum dan beban. Bermaksud daya berada di tengah-tengah dan bertindak pada arah bertentangan. Kalau yang tuas kelas pertama tadi yang berada di tengah-tengah adalah fulcrum, kelas kedua yang berada di tengah adalah beban. Untuk tuas ketiga yang berada di tengah-tengah adalah daya. Itu cara awak nak hafal untuk membezakan ketiga-tiga jenis tuas ini. Kemudian kena hafal dia punya contoh. Contohnya seperti pengepit ais, forcep, penyapu dan yang lain-lain tu. Awak boleh baca lah. Okey. Ini dia punya rumusan pengakhiran dia. Serumusan yang telah dibelajar tadi. Semua yang dah belajar ni hanya sekadar rumusan untuk kelas-kelas tuas yang wajib awak hafal. Okey, cikgu harap awak dapat cuba fahamkan. Nanti kita akan tengok latihan dalam buku Science Process Skill. Sekian, terima kasih.